Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua. Pada hari ini, saya sebagaimana nama yang tertera akan membentangkan tentang peranan masjid zaman Rasulullah SAW di Madinah dan transformasi masjid yang perlu diwujudkan bagi membentuk masyarakat Islam yang mampan dan hebat. Konsep masjid, institusi yang tinggi kedudukannya bagi umat Islam, satu binaan khusus untuk orang Islam bagi melaksanakan ibadah dan lain-lain kegiatan tertakluk kepada hukum, peraturan dan adab-adab yang dibenarkan oleh agama, pusat perhimpunan dan penyatuan umat Islam bagi mengerjakan ibadah, menimba ilmu dan menerima nasihat demi keselamatan dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah SAW, telah dijadikan untukku dan umatku bumi sebagai masjid dan sarana, iaitu penyucian diri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah masjid zaman Rasulullah bermula daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jelaslah bahawa Nabi SAW tidak singgah di satu tempat, melainkan perkara yang mula-mula dilakukan ialah membina masjid sebagai tempat orang-orang mukmin mula berhimpun. Antaranya, Masjid Quba ketika bermukim selama 4 hari pada 8 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian, masjid pertama dalam Islam. Sebuah masjid di perkampungan Bani Salim bin Auf di Wadi Ranuna. Masjid Nabawi, perkara pertama yang Nabi SAW mula lakukan apabila sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 Kenabian. Fungsi masjid zaman Rasulullah SAW. Tempat beribadat masyarakat Islam di Madinah, tempat perlindungan bagi ahli al-Suffah, tempat perlindungan wanita Islam yang tiada pelindung semasa tiba di Madinah, pusat pemerintahan, tujuan musyawarah, menemui perwakilan luar, menggubal undang-undang, menempatkan tawanan orang musyrik, penempatan khemah rawatan tentera-tentera Islam yang tercedera dalam peperangan, tempat menukar strategi bagi tentera Islam, pusat pembinaan ruhiyah, pusat spiritual, pusat pendidikan, iaitu sudut as-Suffah di Masjid Nabawi, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, contoh pusat pungutan zakat dan Baitul Mal. Peranan masjid melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Masjid merupakan asas pertama dalam membina masyarakat Islam, meninggikan syiar Islam dan menghapus kesyirikan, mengajak manusia kepada ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan, menyatukan perbezaan dan mempertautkan ummah yang berpecah belah, mengamankan manusia dan masyarakat daripada ketakutan dan persengketaan, mengajar yang jahil dan menyedarkan yang lalai, menguatkan ekonomi umat Islam dan menyuruh berbuat kebajikan, mengukuhkan ikatan umat Islam dalam menyelesaikan masalah ke arah kebaikan dan ketakwaan. Fungsi masjid zaman kini. Pusat ibadah. Ibadah fardu, contoh solat 5 waktu, solat Jumaat. Ibadah sunat, contoh solat jemaah, qiyamul lail. Kegiatan bulan Ramadan, contoh tarawih dan tadarus. Tempat diadakan program kerohanian dan keagamaan seperti kuliah agama. Program kemasyarakatan, contoh membersihkan masjid. Tempat menyambut hari kebesaran Islam, contoh Maulidur Rasul. Tempat kebajikan Islam dan pusat ekonomi, contoh urusan zakat, fitrah dan rubuk makanan. Faktor-faktor yang perlu ada bagi sesebuah masjid. 1. Infrastruktur masjid yang baik. Pemilihan tapak yang baik dan strategik serta menjadi tempat tumpuan awam. 2. Kelayakan ahli jawatan kuasa. Pengetahuan dalam bidang pengurusan, melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. 3. Ahli jemaah yang baik. Sokongan yang boleh menjadi pemangkin kepada kejayaan institusi masjid. 4. Pengurusan dalaman yang baik.
pengurusan yang cekap dan telus berlandaskan syarak, kemudahan prasarana dan suasana yang kondusif. Transformasi masjid bagi pembentukan masyarakat Islam yang mampan dan hebat. Pada hari ini, masih terdapat masjid yang tertangguh dalam salah satu peranannya iaitu membawa masyarakat khususnya angkatan anak-anak muda bagi mengimarahkan masjid. Akhirnya, institusi masjid hanya dilihat tidak lebih sebagai pusat ibadah dan aktiviti keagamaan. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, fungsi masjid kini bergantung kepada beberapa pihak, iaitu pihak berkuasa agama negeri bagi merancang program pembangunan masjid, ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid serta komuniti, iaitu jemaah masjid, penduduk kawasan Qariah dan mereka yang datang ke masjid sama ada untuk solat atau tidak. Apa yang perlu ditekankan, pihak yang terlibat perlu mengadakan perbincangan, mengkaji dan mengatur strategi supaya dapat mengembalikan keyakinan orang ramai serta kegemilangan masjid. Strategi transformasi masjid perpustakaan. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, telah banyak masjid yang menyediakan perpustakaan bagi qariah atau jemaahnya. Ini satu tindakan yang baik sebagai langkah penambahan sumber-sumber ilmu. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan, satu, menyediakan satu sudut di perpustakaan lengkap dengan peralatan teknologi maklumat, terutamanya khusus untuk pelajar-pelajar yang ada kekangan dalam penggunaan alat peranti seperti komputer riba atau telefon, terutama yang berkaitan dengan pautan internet, kesan masalah kewangan dan tiada peruntukan. Kebaikannya, penggunaan komputer dapat dikawal dibandingkan jika dilakukan di pusat-pusat cyber. Adab ini mungkin akan muncul daripada diri sendiri kerana sedang berada di kawasan masjid. Kedua, perpustakaan diwujudkan di tingkat bawah dengan taman mini di luar pekarangan perpustakaan itu agar pengunjung perpustakaan dapat menggunakan ruang taman mini untuk membaca dan membuat perbincangan. Faedahnya, kesan keselesaan di perpustakaan bukan sahaja dapat menjentik hati mereka kerap berkunjung ke masjid, bahkan kerap mengikuti solat dan segala program di masjid. Ketiga, menyediakan bahan bacaan di perpustakaan yang meraihkan kehendak orang muda seperti majalah-majalah berbentuk Islamik dan buku-buku yang mengandungi nilai-nilai murni yang menarik. Keempat, taman mini di luar perpustakaan juga boleh dijadikan pusat riadah bagi aktiviti ringan seperti memanah, pingpong dan lain-lain. Dipasangkan layar besar berhampiran taman mini itu dan dipaparkan pancaran ceramah agama atau aktiviti masjid. Selain dapat dimanfaatkan oleh jemaah masjid dan mereka yang beriadah di taman mini itu, ia juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna laluan jalan raya di luar masjid. Seterusnya, penubuhan kumpulan tilawah Al-Quran dan hafazan, nasyid, marhaban dan kumpang melibatkan kanak-kanak, remaja dan belia. Seterusnya, diadakan acara kemuncak seperti pertandingan. Usaha ini akan menimbulkan rasa keseronokan dan teruja sekaligus menyerapkan rasa selesa untuk mengimarahkan apa juga aktiviti di masjid, terutama solat berjemaah. Selain itu, wujudkan aktiviti yang bersifat mesra orang muda agar perasaan cinta kepada masjid terus subur seperti menumbuhkan kumpulan mengikut minat orang muda dengan melibatkan agensi-agensi luar seperti Kiamara atau kolej komuniti dalam program masakan dan jahitan. Tujuannya, selain dapat memiliki kemahiran dalam program tersebut, secara tidak langsung mereka akan terpanggil untuk mengerjakan ibadat-ibadat di masjid. Seterusnya, penyertaan aktiviti ini juga perlu dilaksanakan kepada kanak-kanak atau remaja sesuai dengan umur mereka agar perasaan cintakan masjid dapat diterapkan dari usia muda. Program menjaga basikal, cara penukaran tayar, cara membersihkan basikal dan adab-adab penggunaannya terutama ketika berada di jalan raya. Seterusnya, mengadakan ceramah khas atau kuliah agama untuk orang muda bagi menjawab segala masalah berkaitan kehidupan yang dialami dan jalan penyelesaiannya berpandu daripada ilmu yang diperolehi. Contoh, isu cinta menurut syariat sebenar, isu keluarga bahagia serta isu menguruskan kewangan dan perbelanjaan.
Akhir sekali, beri peluang dan kesempatan kepada orang muda aktif dalam bidang kemasyarakatan dengan kerja-kerja sukarela di bawah anjuran masjid-masjid. Contohnya, menguruskan program korban, meraih rasul serta kerja gotong royong membersihkan masjid dan sekitarnya. Tujuannya agar dapat mewujudkan sikap kerjasama, saling bertanggungjawab dan dapat memanjangkan ukhuwah antara komuniti masyarakat yang cintakan masjid. Kesimpulannya, apa yang dapat ditekankan, setiap strategi itu tujuannya agar segala aktiviti yang dirangkakan dapat mengetuk hati kita, khususnya anak-anak muda senang untuk mengimarahkan masjid. Ini juga agar khutbah Jumaat yang diutarakan setiap minggu dengan kalimah kebenaran dapat menyepadukan ummah yang sama tarafnya, iaitu sujud kepada Allah yang satu, menjadi insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada pembentukan masyarakat. Apa yang diharapkan, masjid dapat berfungsi dengan baik apabila golongan perintis yang beriman dan berakhlak serta berpegang kepada agama Allah dapat menguruskan pentadbiran masjid sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.